kera apa yang mengambang di negeri Perak. Tidak kira bulan Ramadan ketika umat Islam sedang cuba menggandakan pahala dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maupun di ruang Syawal ketika mereka meraihkan kejayaan menempuh dugaan puasa, kera-kera ini tetap melompat ke sana dan ke sini untuk mengambang di atas pohon milik pihak lain. Seperti kata Presiden PAS satu ketika dahulu, kera mengambang merupakan haiwan yang mengutip buah yang ranum daripada pohon berendang yang mereka tidak pernah melakukan apa-apa untuk menjadikannya subur, tetapi ketamakan yang wujud umpama toyol daripada hati yang busuk tetap membuat buah untuk merampas buah-buahan tersebut. Kini apabila Syawal berakhir, kera-kera tersebut begitu gairah mengambang di atas atap Dewan Undangan Negeri Perak. Alkisahnya, Ketua Pembangkang Perak yang juga Pesuruhjaya PAS negeri itu, Razman Zakaria, mendakwa beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Kerajaan telah bertemu dengannya. Katanya ia berkait rapat gerakan menjatuhkan kerajaan negeri itu. Razman bagaimanapun enggan mendedahkan jumlah dan nama wakil rakyat dari parti membentuk Kerajaan Perpaduan Perak yang bertemu dengannya atas inisiatif sendiri. Kebenarannya tak dapat dibuktikan. Umpama kalau seseorang itu merancang nak pergi mencuri, tetapi jadi atau tidak, kita tidak tahu. Saya tak tahu ini perancangan siapa. Benar atau tak benar itu saya tak tahu. Kalau benar berlaku, kita mengalu-alukannya. Saya tahu sebab ada beberapa orang yang jumpa saya, tapi tak akan saya nak cerita, katanya menurut utusan Malaysia. Menteri Besar Perak Datuk Seri Syahrani Mohamad sebelum ini dipetik sebagai berkata, Kerajaan Perpaduan di Perak iaitu Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masih kukuh walaupun terdapat dakwaan kononnya pentadbiran kerajaan negeri akan bertukar Julai ini. Beliau memperlekeh kenyataan tersebut sebagai hanya bersifat penafian dan mendakwa hati manusia tidak boleh dipegang. Memang ada bai'ah berjanji tapi tak boleh nak pegang, tambahnya. Kalau beliau kata sudah scan, Alhamdulillah, kita pun harap kerajaan ini sampai hujung penggal, tapi rasanya tak sampai agaknya, katanya. Justru ahli Dewan Undangan Negeri Hulu Kinta Muhammad Arafat Varisai Muhammad mencabar Razman membuktikan dakwaan kononnya beliau memiliki sokongan daripada beberapa ahli Dewan Undangan Negeri untuk menjatuhkan Kerajaan Perpaduan di Perak. Merujuk kenyataan Razman yang juga Pesuruhjaya PAS Perak itu, maka saya cabar beliau gunakan peluang semasa pengundian memilih senator pada 25 Mei ini, katanya dalam satu kenyataan. Kerajaan Perpaduan Perak adalah gabungan 33 wakil rakyat iaitu 24 ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan dan 9 dari Barisan Nasional. Sementara itu, pembangkang pula terdiri daripada 17 ahli Dewan Undangan Negeri PAS dan 9 bersatu. Dewan Undangan Negeri Perak telah meluluskan pindaan kepada enakmen negeri bagi membolehkan undang-undang anti lompat parti dikuatkuasakan. Maknanya walaupun Perikatan Nasional mahu menjadi kera mengambang dan menebuk atap Dewan Undangan Negeri Perak, ia tidak semudah langkah syaratan pada hujung Februari 2020. Undang-undang anti lompat parti tidak lagi membenarkan katak politik melompat sebagaimana segerombolan ahli Parti Keadilan yang diketuai bekas Timbalan Presidennya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali melompat ke Bersatu. Hari ini katak politik memerlukan pengorbanan yang besar kerana pilihan raya kecil terpaksa diadakan semula untuk memilih wakil rakyat baharu. Paradoksnya, Razman menggunakan analogi pencuri bagi perbuatan kera yang mengambang ini. Secara tidak langsung beliau setuju bahawa perbuatan menjatuhkan kerajaan sebagai satu perancangan untuk mencuri. Perbuatan ini pernah dilakukan oleh Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyali Mat Yassin pada hujung Februari 2020. Akibat mendapat kuasa secara mencuri itu, politik negara menjadi tidak stabil kerana kerajaan tebuk atap gagal menangani serangan impak COVID-19. Secara mencatatkan puluhan ribu maut akibat COVID-19. Pelabur asing lari, banyak syarikat tutup atau muflis, ratusan ribu rakyat hilang pekerjaan, yang kelaparan mengangkat bendera putih, yang putus asa pula mengambil keputusan membunuh diri. Pemimpin kera mengambang yang melakukan tebuk atap menyalahkan COVID-19, sedangkan semasa pentadbiran mereka, negara lebih ramai rakyatnya mencari masa pandemik tersebut telah jauh meninggalkan kita dalam usaha pemulihan ekonomi mereka. Sesungguhnya perbuatan mencuri itu dilarang oleh Islam. Walaupun di dunia pencuri selamat kerana perbuatannya sukar dibuktikan, tetapi di akhirat lidah kalian tidak boleh lagi memutar firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demi menjustifikasi kejahatan yang kalian lakukan.